Tajuk terakhir untuk subjek penyelidikan perniagaan adalah laporan penyelidikan. Aspek utama laporan penyelidikan adalah di mana anda sebagai penyelidik perlu membentangkan dapatan anda. Keputusan kajian dan cadangan untuk menyelesaikan masalah perlu disampaikan dengan cara yang berkesan kepada penaja atau audiens, kerana beberapa topik penyelidikan perlu sedikit bantuan keuangan daripada penaja. Ya, ada beberapa contoh-contoh penyelidikan yang memerlukan kos yang tinggi. Ya, penyelidikan yang melibatkan kesihatan, eksperimen dan sebagainya memerlukan kos yang tinggi. Oleh itu, penajaan adalah perlu. Oleh itu, beberapa topik perlulah dibentangkan kepada penaja kerana mereka telah mengeluarkan sejumlah wang untuk topik-topik tersebut. Audiens juga perlukan informasi daripada penyelidikan anda. Semua step-step yang telah anda hadapi dari segi refinement of literature review, mengenal pasti masalah, data collection, data analysis, data interpretation dan sebagainya perlulah diringkaskan dan dikomunikasikan kepada audiens. Jika tidak dikomunikasikan, maka research anda akan jadi tinggal di dalam komputer anda saja. Ya, mungkin anda suka, tapi lebih baik kalau research itu boleh dikomunikasikan lah. Ya, kenapa? Supaya cadangan yang dibuat akan diterima dan boleh dilaksanakan. Perlu ingat prinsip-prinsip di dalam research yang telah kita belajar pada awal semester. Research perlulah bersebab dan research perlulah relevan. Cara untuk mengkomunikasikan dapatan kita adalah melalui laporan penyelidikan. Kandungan dan susunan laporan bertulis dan pembentangan lisan akan bergantung kepada tujuan penyelidikan dan audiens yang telah disasarkan. Tujuan utama setiap laporan penyelidikan adalah untuk memberi gambaran yang jelas mengenai apa yang telah dilakukan di setiap tahap proses penyelidikan, dari tahap literature review kepada kutipan data, kepada analisis, interpretasi dan juga rumusan. Oleh itu, laporan penyelidikan boleh merangkumi maklumat seperti rumusan penyataan masalah, tinjauan critical literature, pengembangan theoretical framework, pengumpulan data, analisis dan juga interpretasi. Kesemua step ini akan diringkaskan. Apakah itu laporan bertulis? Ianya penting untuk mengenal pasti tujuan sesuatu laporan itu supaya ia boleh disesuaikan dengan sewajarnya. Apakah maksud di sini? Laporan penyelidikan perlulah disesuaikan dengan audiens yang kita target dan juga organisasi mana yang akan mengeluarkan laporan tersebut. Beberapa contoh di sini, kalau laporan deskriptif, contohnya laporan bancian demografi, ia adalah lebih sesuai kepada audiens awam. Kalau laporan komprehensif yang menawarkan penyelesaian, dia akan berbentuk berikut. Contohnya, laporan ekonomi dekat sini. Ya, laporan governance and the law, ini lebih kepada laporan yang akan disasarkan kepada orang awam dan juga pembuat polisi. Ada juga laporan yang akan sesuai kepada pembuat keputusan, to all the managers, entrepreneurs, business owners dan sebagainya. Ada juga laporan yang dikeluarkan daripada organisasi awam yang akan memberi informasi kepada pembuat polisi. Jika sebuah penyelidikan bertujuan untuk menawarkan maklumat mengenai sesuatu aspek yang diinginkan oleh pemilik perniagaan ataupun pengurus, laporan akan berbentuk lebih spesifik. Contohnya, kalau kita ada laporan mengenai demografi dan rutin makan di Bangi, yang kita buat, yang kita bangunkan untuk sebuah syarikat makanan yang ingin mengeluarkan produk daging daripada tumbuh-tumbuhan, vegan food lah. Ya, laporan ini daripada orang Bangi saja. Ia relevan kepada syarikat ni saja sebab dia spesifik demografi, spesifik kepada suatu aspek yang diinginkan oleh syarikat ini. Nilai praktikal bagi topik-topik ini adalah tinggi. Jika sebuah permasalahan itu tidak diketahui secara spesifik, sebuah laporan akan disediakan di mana pemilik perniagaan
atau pengurus akan mengambil kira beberapa penyelesaian daripada alternatif yang telah disediakan oleh pengkaji. Contohnya, laporan ini lebih komprehensif, akan mengambil kira kajian lepas dan mempunyai perspektif yang berbeza daripada data kuantitatif dan kualitatif. Nilai praktikalnya adalah sederhana tapi masih tinggilah. Contohnya, laporan situasi dan kesan COVID-19 kepada industri penerbangan di Malaysia. Ini adalah sebuah masalah yang tidak diketahui secara spesifik. Bentuk seterusnya, jika pengkaji mengenal pasti permasalahan, pengkaji juga yang menyediakan penyelesaian. Jika pengkaji mengenal pasti permasalahan, pengkaji juga menyediakan penyelesaian. Ya, ini di mana pengkaji akan dipanggil untuk menganalisis permasalahan dan mengesyorkan beberapa alternatif penyelesaian. Contohnya, laporan permasalahan dan adaptasi perniagaan berikutan COVID-19 di Malaysia. Nilai praktikal dia kurang sikit daripada yang ni lah. Ya, tapi mempunyai nilai saintifik yang tinggi. Nilai saintifik yang tinggi adalah di mana anda melakukan pembentangan dan laporan di dalam jurnal akademik. Dia ada nilai praktikal, tapi dia ada lebih banyak nilai saintifik. Laporan penyelidikan perlulah bergantung kepada audiens penyelidikan. Susunan laporan, tahap komprehensif laporan tersebut, pembentangan data, ilustrasi dan sebagainya akan ditentukan oleh audiens penyelidikan. Ringkasan eksekutif yang diletakkan pada awal dokumen akan menawarkan eksekutif atau pembuat keputusan butiran yang penting. Biasanya, executive summary kurang daripada 1 halaman. Ini akan membantu pengurus untuk memahami dengan mudah mengenai penyelidikan dan penyemuan dalam penyelidikan. Audiens di sini merujuk kepada penyelidik lain, orang awam, pembuat polisi, pengurus dan juga pemilik perniagaan. Contohnya, kalau audiens kita adalah penyelidik lain, kita akan membentangkan penyelidikan kita di dalam bentuk artikel jurnal. Contohnya ini, untuk tajuk COVID-19, kita cuba memperkatakan atau membincangkan mengenai COVID-19 outbreak in Malaysia, actions taken by the Malaysian government di dalam jurnal Infectious Disease. Oleh itu, audiens daripada jurnal ini yang meminati topik infectious disease akan meminati topik yang kita telah tulis. Kalau audiens kita adalah orang awam, untuk topik COVID-19, mungkin kita akan memberikan informasi dalam bentuk yang lebih ringkas, menarik dan menggunakan bahasa yang lebih ringkas. Ini contohnya dalam bentuk infografik. Kalau dapatan kita mempunyai audiens pembuat polisi, ya, kita akan memberikan informasi yang akan memberi implikasi yang tinggi dari segi polisi lah. Ini contoh yang saya beri daripada IMF, International Monetary Fund, mengenai topik COVID-19. Especially di Malaysia, ia menerangkan bahawa Malaysia telah diserang COVID-19, bagaimana rupanya, apakah kesan dari segi ekonomi dan sebagainya. Kalau boleh lihat di sini, dia tak membincangkan mengenai how infectious the disease is. Ini dah dibincangkan dekat sini. Ia juga tak menerangkan apakah implikasi dia kepada rakyat Malaysia. Sebab ini dah dibincangkan dekat sini. Boleh nampak perbezaan audience and how we communicate our findings. Kalau audiens kita adalah pengurus atau pemilik perniagaan, mungkin dapatan kita akan dibentangkan dalam bentuk yang lebih sesuai dan lebih relevan kepada pengurus atau pemilik perniagaan. Ya, khususnya pengurus dan pemilik perniagaan akan lebih meminati aspek-aspek perniagaan daripada COVID-19 ni. Apakah? What does this mean for their business? Ciri-ciri laporan akan berbeza mengikut audiens. Ia juga akan menentukan spesifikasi laporan kita, how specific our report is, dari segi penerangan, ketepatan, konsistensi, penekanan kepada aspek yang penting, penyusunan perenggan, isi kandungan, transition yang logikal daripada sebuah topik ke topik yang lain dan juga menggunakan perkataan yang bersesuaian. Berikut adalah isi kandungan laporan penyelidikan. Perlu ada tajuk, ringkasan eksekutif, mungkin sinopsis ataupun abstrak, isi kandungan, cadangan penyelidikan, tujuan kajian, latar belakang, penyataan masalah, rangka kerja kajian, hipotesis, kaedah, analisis data, kesimpulan dan cadangan. Mungkin anda perlu membentangkan penyelidikan anda secara lisan.
Di sini anda akan menentukan kandungan apa yang ingin anda bentangkan, apakah alat bantuan visual yang anda perlukan dari segi graf, carta, jadual. Contohnya, kalau nak memberi perbandingan, graf adalah lebih baik. Contohnya, kalau dari segi kes COVID-19, siapa yang paling dipengaruhi, siapa yang paling affected? Ya, mungkin kita nak tunjukkan golongan B40 affected. Kita boleh tunjukkan dari segi pie chart. Kita juga boleh menggunakan jadual. Pembentangan lisan juga bergantung kepada penyampai, ya. Pembentangan itu sendiri dan juga cara penyampai mengendalikan soalan. Penting untuk anda untuk mengenal pasti laporan penyelidikan dan beza laporan penyelidikan dengan data. Ini akan masuk ya dalam final exam anda. Laporan penyelidikan, contohnya laporan masalah denggi di Selangor, laporan analisis Twitter dan sebagainya. Berikut adalah bukan laporan penyelidikan. Contohnya, maklum balas kebersihan tandas awam. Ini dikira data. Perbualan Twitter, ini juga data. Sebab tak ada apa-apa makna lagi daripada perbualan ini, daripada informasi ini. Kemudian, rumusan. Untuk penyelidikan perniagaan, kita perlu terangkan mengapa, siapa dan bagaimana. Proses, sebab-sebab, siapa yang affected dan sebagainya. Ya, kita juga perlu menerangkan juga proses yang terlibat di dalam penyelidikan kita. Daripada awal hingga akhir. Tak perlu secara detail tapi perlu diringkaskan. Perlu ingat apa yang kita dah belajar mengenai prinsip-prinsip di dalam research, ianya perlulah ada transparency. How to know if it's transparent or not? Perlu ada kejujuran dari segi penerangan proses kita daripada awal hingga akhir. Berakhirlah tajuk-tajuk kita untuk subjek penyelidikan perniagaan kecil dan sederhana. Jika anda ada soalan, boleh utarakan email kepada saya. Ya, anda juga boleh menggunakan YouTube saya untuk tujuan revision. I wish you all the best of luck. Kalau ada rezeki, kita jumpa lagi. Terima kasih semua.